Menarik di MHI 22 Mac 2023. Ramadan bakal menyinggah. Sudahkah kita bersedia? Selari dengan kemajuan teknologi, apakah cara untuk terus menghidupkan suasana bulan mulia ini dalam sebuah rumah? Perkongsian dan tip berguna. Inspirasi bersama 3 rakan baik, sukarelawan yang berusaha merentasi cabaran dan laluan demi menyantuni masyarakat orang asli. Segalanya yang menarik hanya di MHI. Assalamualaikum dan selamat pagi. Padang Jarak, Padang Tekukur bersiaran bersama. Saya bersyukur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu pantun tadi tu. Saya kena reply dengan pantun. Kalau boleh, mari. Pergi ke KL harus berteman. Saya teruja bersiaran dengan Nas Habibur Rahman. Ya Allah, kalau Abang Fitri Yahya dengar ni menangis, dia menangis. Dia budak baru Macam belajar, panjang sangat dia punya belakang. Dia kena ikut rima dia. Tapi Macam mana belakang ada ni? man-man tu. Astagfirullahaladzim. Okey, banyak lagi harus dipelajari. Banyak. Tapi sama kita dua baru belajar juga. Naz Rahman dan juga Haziq menceriakan pagi anda 22 Mac 2023. Kita dah bersedia untuk berpuasa esok hari ni. Okey. Apa ni orang kata date untuk berpuasa esok adalah sangat cantik. Oh, yes. 230323. Tepat Dan sekali. kita harus gunakan kecantikan itu untuk cantikkan diri kita juga. Dengan pelbagai ibadah-ibadah yang boleh kita lakukan. Lagi-lagi dengan zaman teknologi sekarang ni kan. Saya sendiri akan suka. Saya suka dengan perkara-perkara yang kita boleh gunakan, teknologi yang kita boleh gunakan. Kita nak tambah ilmu. Nak semarakkan iman kita. Video ceramah dekat social media. Inilah dia milenial yang membesar dengan teknologi. Buat saya pula daripada generasi X, mungkin terlalu banyak teknologi ni melalaikan kita. Apa pendapat anda sebagai penonton untuk kita mengimarahkan Ramadan yang mulia ini? Adakah kita harus gunakan teknologi dengan cara terbaik ataupun mungkin melalaikan kita? InsyaAllah kita ada seorang ustaz yang akan berbicara. Ya, kita akan borak lah. Mungkin kita boleh gunakan teknologi itu dengan cara yang lebih baik. Apa cara-cara yang kita boleh buat, strategi dia. Tapi tak tahulah, Haziq ni cakap, saya tengok ceramah agama ni semua. Ini macam tak percaya. Macam tak percaya. Kurang sikit. Boleh tengok kot saya punya last stage apa? Last stage apa? Tengok saya bukti kan? Betul. Tiba ada Mufti Meng kat sana menyesal. Okey, tapi sebelum kita berborak pasal tajuk kita, kita nak ceritakan dululah. Yes, cuaca kita pada bagaimana? pagi ini alhamdulillah di Kuala Lumpur, Klang Valley, Lebah Kelang semuanya sihat walafiat. Tapi di Kuching ni hujan sikit. Hujan di pagi dan tengah hari. Kota Kinabalu, Labuan Kanga, Petaling Jaya semuanya bersinar cahaya matahari kita di Alostar, kawasan utara. Macam ada air menitik. Ada air menitik. Macam ada. Macam ada air menitik. Hujan di sana. Tapi di Kota Baru, di Kuantan, Ipoh, Senai, Putrajaya, Bayang Lepas, Kuala Terengganu, Waikro, Kuala Pilah semua dijangka cerah pada hari ini. Tiada amaran ribut petir, tiada amaran hujan berterusan, tapi kita ingin maklumkan gempa bumi, amaran gempa bumi yang telah berlaku di Afghanistan pada pukul 12.57 pagi pada hari ini. Saya yakin orang kat Malaysia ni memang tak rasalah. Tapi dijangkakan setakat ini 7 orang telah pun terkorban. Dan insya-Allah kita akan teruskan dengan perkembangan terkini dan mutakhir di Buletin TV3 insya-Allah. Alright. Jadi kita teruskan lagi dengan berita kita hari ini. Okey, ada pelbagai berita sepanjang minggu ini yang mendapat perhatian di social media. Panas. Antaranya saya tak panas pun sebab saya rasa benda ni bagus. Dan soalan tu ditanyakan sewaktu temu Perdana Menteri kita. Ya, saya. Ada bertanya mengenai penggunaan Tashengo di Lebuh Raya. Jadi ini ada update dan juga cadangan daripada orang untuk contohi negara lain untuk pelbagaikan bayaran tu dengan menggunakan e-wallet ataupun menggunakan debit dan kredit card. Kan, jadi pelbagai pelantai kita boleh lakukan untuk kita permudahkan perjalanan kita di tol. Jadi setakat ini banyak yang tersekat-sekat kan. Ada isu-isu terutama dengan sistem terbaru yang dibawakan di tol iaitu RFID kan. Mungkin masih lagi baru dan dalam proses pembaikan. Tapi itu adalah satu proses yang kita akan tunggu dan kita akan tengok mungkin dalam setahun 2 tahun akan jadi lancar lah. InsyaAllah. Jadi dalam kita nak muncul dengan Ramadan pada esokan harinya, kita mungkin nak beri inspirasi buat anda semua. Aziz suka masuk hutan tak? Saya adalah orang yang jarang masuk hutan. Jarang hutan. Seorang yang urban begitulah. Saya belantara konkret. Concrete jungle begitu. Concrete jungle.
Abaras? Untuk saya ni seorang pengangkat masa muda. Jadi saya memang suka berkelak. Ingat tepuk-tepuk memancing. Oh ya, tepuk pengangkat. Sekarang nak buat. Ya? Satu, tepuk pengangkat. Jom kita tengok sekarang ini inspirasi kita kembara belantara. Silakan. Sebuah perjalanan yang dijangka mengambil masa kurang dari 10 jam ke destinasi, tidak menyangka akhirnya menjangkau 2 malam. Kadang-kadang mentaliti itu terganggu juga lah kan. Hampir 150 meter jarak daripada kenderaan saya ke pokok yang terdekat. Balak tu dia melintas macam ni. Dia naik macam ni. Bertualang ke Gua Musang, Kelantan, membawa misi untuk menyantuni warga orang asli di sana. Ibarat tugas hakiki, tidak sesaat mengadu jemu. Seawal jam 6 pagi, kami memulakan perjalanan dari Kuala Lumpur menuju ke Gua Musang, Kelantan. Azman Ayub, 52 tahun, sudah 2 tahun tidak meredah hutan bersama jenteranya akibat pandemik. Semangatnya boleh dilihat daripada raut wajah yang tidak sabar mengharungi cabaran. Offroad ni orang kata satu benda yang boleh menyebabkan jiwa saya tenang. Kan? Bermula ni bukan daripada offroad dengan 4x4. Sebelum ni saya adalah seorang pendaki. Tapi bila faktor usia, dengan keadaan fizikal saya ni, saya terpaksa beralih arah tapi minat yang sama. Khairul Badri Abdul Basit, 42 tahun, dikenali sebagai K, merupakan gelaran buat ketua ekspedisi kali ini yang sentiasa dahagakan aktiviti lasak seperti ini. Sejak daripada tahun 2010 saya berkecimpung dalam sukan 4x4 ni adalah untuk kerja jamal. Isteri saya lah yang selalu menyokong saya untuk saya teruskan. Walaupun kami pernah terkandas, kami sendiri pernah dengan kekurangan wang, tapi kami tak pernah berhenti di situ saja. Dengan sokongan kawan-kawan, mak ayah saya juga, kami teruskan untuk bagi bantuan orang yang susah di dalam. Enam petang, kami baru sahaja tiba di Kampung Tohoi. Belum sampai separuh perjalanan pun. Jika diteruskan, tidak pasti jam berapa akan tiba. Apatah lagi malam akan menjelma. Penglihatan sudah pasti menjadi terhad. Singgah sebentar menemui Tok Batin di sini, memohon izin untuk bermalam sementara menunggu fajar keesokannya untuk meneruskan perjalanan. Kami dikabarkan bahawa seluruh perkampungan orang asli di sini mengalami gangguan elektrik dan rangkaian telekomunikasi. Kedengaran membimbangkan. Namun, kami perlu akur, berharap esok sudah kembali seperti sedia kala. Fajar menyingsing. Mahu saja bertolak lebih awal, mengambil kira faktor laluan yang masih lembap dan berembun. Kami meneruskan perjalanan pada jam 11 pagi. Dalam sejam mengembara, kami berdepan rintangan pertama. Jalan berbukit dan berselut. Ditambah pula ada kedengaran lain yang terkandas. Cukup sukar. Apa yang berlaku sekarang, ada pacuan 4 roda, satu pacuan 4 roda yang terkandas sebenarnya. Dan sebenarnya kami dari atas sebenarnya, dari pos Tohoi. Dan ini adalah pos apa bang? Simpo. Pos Simpo. Pos Simpo, kita baru saja lepas pos Simpo. Diharapkan kami akan menghala ke pos Gawin. Jadi dalam pertengahan tadi, kami bersama dengan 2 pacuan 4 roda. Di bawah tadi sebenarnya ada lagi 2 pacuan 4 roda yang terkandas. Dan sekarang kami dapat berita yang tidak terduga sebenarnya. Dan apa yang berlaku sebenarnya, ada anak orang asli di sini terpaksa mendapatkan khidmat kesihatan di mana mereka perlu ke Gua Musang untuk mendapatkan rawatan. Dan kita tengok macam mana kejap lagi. Mula-mula masa turun tu lancar dah. Sampai separuh jalan, kita tengok kereta depan berhenti.
kita ingat dia tersangkut. Jadi kita nak backup lah, nak tarik dengan wing kita keluarkan daripada tempat dia tersangkut. Rupanya dia tersangkut sebab apa? Ada kereta yang dah tersangkut di depan. Ada 2 biji kenderaan tersangkut di depan. Jadi jalan tu jadi terhalang lah. Jadi kita betul-betul kenderaan kita tersangkut 4 biji ini di atas bukit. Jadi nak ke depan tak boleh, nak ke belakang tak boleh, hanya ke depan saja. Hampir 4 jam membuang waktu di sini. Hanya berbaki 4 jam lagi untuk tiba ke destinasi yang kami tuju. Dekat sekarang lebih kurang dalam jam 4 petang. Belum makan tengah hari lagi. Jadi terpaksalah kita stop kejap, ambil makanan, kita masak apa yang ada kat sini. Makan apa bang? Masak dia tak cukup sangat. Dia dah siap. Paling susah nak dapat setakat ni. Perjalanan diteruskan. Sehingga jam 7.30 petang, kiri dan kanan dikelilingi pokok. Masih tidak kelihatan rumah bunuh yang menandakan kami sudah tiba. Hanya menemui jalan buntu. Kedua-dua kenderaan kita ada winch, tapi anchor tak ada. Tempat kita nak ikat, nak cangkuk tali winch tu kan. Tapi yalah, pada ketika tu saya pun agak buntu. Saya tak pernah lagi rasanya kali ni trip yang saya buntu untuk macam mana nak lepaskan kenderaan saya di dalam tempat yang sangkut tu. Kita ada tali winch, kita terpaksa sambung hampir 150 meter jarak daripada kenderaan saya ke pokok yang terdekat. Berjalan seperti tiada arah, mencari pokok yang cukup kuat untuk menampung daya tarikan kenderaan kami. Ada rakan lain membantu untuk panjat ke atas, ikat. Kemudian kita turun, tarik, dan waktu tu saya ingat bila kereta K naik, balak tu dia melintang macam ni. Dia naik macam ni. Pada yang itu agak memang kat situ saya rasa macam pada waktu tu dekat situ pun kita dah habis masa lebih kurang dalam 2 jam untuk selesaikan dekat situ. Hari semakin gelap. Dengan tenaga yang masih tersisa, semoga tiada lagi rintangan selepas ini kerana kami menghampiri ke destinasinya. Syukur akhirnya selamat sampai. Mengingatkan hari sudah lewat, esok sahaja untuk bertemu komuniti di sini. Menemui hari baharu, bagaikan berada di luar negara saat membuka mata. Begitu dingin suasana. Akhirnya, tercapai hasrat menemui komuniti di sini. Suku kaum Temyar masih bahagia dengan cara mereka, biarpun hidup dalam keterbatasan. Sebelum pulang, kami mengagihkan sedikit bekalan buat anak kecil di sini. Selain sumbangan wang ringgit untuk mereka membeli keperluan seharian. Panorama yang dilukis Tuhan menceritakan adanya hikmah di sebalik jalan buntu yang kami hadapi. Dalam kembari ini, wang ringgit bukan ukuran. Kecekalan emosi dan juga semangat kerjasama menjadi kunci kepada keberhasilannya. Jadi sama-sama dapat rasai nikmat kepuasan itu. Daripada saya, hanya selamat pagi yang paling indah dapat saya ucapkan dari Gua Musang, Kelantan. Ingat, bumi Tuhan itu luas. Berkelanalah.
Ya, perjalanan 3 sahabat bersama dengan wartawan kita Asri Badrun yang kalau kita ada kat tempat tu rasanya saya putus asa. Hanya Aziz sajalah. Untuk saya memang suka cabaran-cabaran seperti ini. Iya. Bayangkan Aziz nak pergi sana 2 hari, nak kembali 2 hari. Obstacle-nya ada 4. Satu obstacle tu dah 4 jam nak tarik benda tu sampai malam. Sanggup ke tak sanggup? Itu saya terus terang tak sanggup. Terus terang tak sanggup. Tak boleh. Dia tak cukup kuat. Tak cukup kental seperti Asri Badrun kita. Terima kasih banyak-banyak kepada wartawan kita yang betul berjiwa kental. Kita berehat seketika dan apabila kita kembali, pelan jalinan digital negara kita telah membawa Malaysia ke suatu pelantar yang mengharumkan negara. Alhamdulillah di persada dunia. Ya. Saksikan selepas ini di MHI. Alhamdulillah kembali bersama Haziq dan saya Naz Rahman dalam MHI, dan kita ni sebenarnya harus bersyukur Haziq. Kenapa? Kita dalam negara yang mempunyai jalur lebar yang begitu pantas, begitu laju dengan aspirasi yang mendapat pengiktirafan di persada dunia. Umum kita nak wawarkan di sini aspirasi inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara atau JENDELA telah berjaya memenangi anugerah di peringkat antarabangsa di World Summit on the Information Society Prizes 2023 yang dianjurkan oleh PBB atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi di sini patutlah kita berbangga sebagai rakyat Malaysia. Betul kan? Kita nampak perkembangannya. Jadi hari ini kita bersama dengan Ketua Pegawai Operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, iaitu yang bahagia Datuk Muhammad Ali Hanafiah Muhammad Yunus. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Tadi kita dah dengar Nas buka pasal anugerah yang telah pun diterima, dan kita tahu JENDELA telah selesai fasa 1 sejak tahun 2020 lagi. Tapi sekarang ni fasa 2. Kan? Fasa 2 tengah berjalan. Dah sampai ke tahap mana tu? Okey, baik. Terima kasih soalan tu. Mungkin saya kupas sikit pasal fasa pertama. Kita mula-mula kita adakan JENDELA, masa tu kita berada dalam pandemik COVID-19. Bila kita tengok dalam pandemik COVID-19 ni, demand daripada awam untuk perkhidmatan komunikasi ini bertukar. Biasanya dulu di kawasan komersial dah bertukar kepada kawasan residential. Sebab orang tak boleh keluar daripada rumah. Jadi banyak yang kita perlu tukar dia punya arrangement dan juga tingkatkan lagi dari segi infrastruktur dan juga kapasiti dan perkhidmatan. Bersedia untuk norma baru. Ya, jadi kita adakan JENDELA fasa pertama. Masa JENDELA fasa pertama bermula daripada tahun 2020, Ogos 2020 sehingga ke Disember 2022 tahun lepas, kita sasarkan supaya liputan 4G ini daripada 91.8% untuk ditingkatkan kepada 96.9%. Itu untuk 4G. Kemudian tu dari segi liputan jalur lebar talian tetap, masa tu household kita ada lebih kurang 7.9 juta. Kita target 7.5 juta. Household kita untuk disambungkan dengan gentian optik lah, dengan fiber optik. Dan kelajuan mudah alih ini pada masa tu cuma 20 hingga 25 megabit sesaat. Kita target by the end of last year 35 megabit sesaat. So pencapaian yang telah kita capai pada penghujung tahun lepas, yang mula-mulanya jalur lebar tetap tadi kita target 7.5 juta, kita telah melebihi. Kita dah mencapai 7.7 juta. Jadi terlebih target di sini. Terlebih, ya. Kemudian tu yang kedua ialah dari segi liputan 4G tadi tu kita target 96.9%. Kita lebih sikit je lah, 96.92% liputan 4G. Dan akhir sekali yang kelajuan tadi, walaupun kita target 35 megabit sesaat, pada penghujung Disember tahun lepas, kita berjaya mendapat 116 megabit sesaat secara purata. Secara purata, ya? Semua melebihi. Semua melebihi sasaran. Walaupun ditetapkan. Jadi untuk sasaran JENDELA ni sebenarnya untuk maklumat para penonton di luar sana, matlamat pertama liputan 4G 100% seluruh Malaysia. Semakin hampir. Dan juga rangkaian tetap jalur lebar ni mencapai speed 1 gigabit dan juga rangkaian mobile, ya. Jadi sejauh mana kita nak sampai di fasa 2 ni? Mampukah kita mencapai sebagai satu negara?
Untuk fasa kedua, bila kita lihat banyak teknologi yang sedia ada, bukan sahaja 4G. Jadi kita tukar sikit sasaran kita tu, 100% liputan, tapi kita tak kata 4G, tapi kita 100% liputan internet. Jadi dia tidak terhad kepada teknologi 4G sahaja. Boleh jadi 5G, boleh jadi Wi-Fi, dan boleh jadi fixed wireless access dan sebagainya. Janji internet. Sebab orang sebenarnya dia nak internet. Dia tak kira lah. Betul. Wi-Fi percuma selalunya kan. Mungkin dia nak Wi-Fi. 4G, 5G, you have to subscribe, you kena langgan, kena bayar kan. Jadi yang penting ni kesaling hubungannya lah. Yes. Tapi sepanjang pelaksanaan jendela, pelan jendela yang dibuat daripada tahun 2020 yang kita tahu masa tu sources agak terbatas kan. Tahun itu macam-macam kekangan dan mesti ada banyak cabaran dan juga perjalanan tu. So bila kita melaksanakan satu projek yang begitu meluas, daripada kerajaan persekutuan, kita kena bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan. Dekat situ kita dapat melihat ada beberapa cabaran lah. Antaranya bila kita pergi, when we go down, pihak berkuasa tempatan ni mereka ada undang-undang mereka masing-masing. Antaranya charge yang dikenakan tu berbeza-beza daripada satu PBT kepada satu PBT yang lain. Kedua, kehendak kelulusan pun berbeza-beza. Mungkin PBT ni dia ada 10 dia punya proses yang perlu dilalui. Yang ni ada 15, yang ni ada 20. So itu akan memakan masa lah untuk dapat kelulusan. Tapi cara kita mengatasinya, kita pergi, kita minta, kita syorkan satu jawatan kuasa diadakan supaya kita boleh bincang. Kita nak selaraskan. Kita tak boleh nak katakan semuanya sama, tapi kita mohon supaya diselaraskan sahaja. Contoh dia, kalau fee yang dikenakan, kalau PBT ni kenakan 5 fee, kalau boleh PBT yang lain pun kenakan 5 fee. Kita selaraskan semuanya sekali ya. Dengan juga sama proses pun sama juga. Yang kedua, tapak lah. Kita nak dapat tapak untuk membina ataupun menara untuk menara ni dibina tu kan. Tapak ni bila kita buat perancangan kita dari segi desktop planning, kita rasa tapak ni paling sesuai. Tapi bila kita turun, ini tapak jabatan hutan contohnya kan, dari segi praktik tak boleh guna, tak boleh tebang pokok, tak boleh ini, tak boleh tu, so, kena cari tempat lain. Ataupun kita pergi tanah kampung orang asli pun tak boleh, reserve juga kan. So kena cari, tapi dia orang ni semua nak liputan. Betul. So itulah antara cabaran dia, kita kena carilah, nak cari slot kat mana kan. Mana nak slot Tapi saya pasti SKMM selepas melalui fasa pertama ni semuanya senyuman di wajah ya, kerana dapat mencapai piawaian dan juga mendapat pengiktirafan antarabangsa dengan WSIS Prize ini yang dianjurkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Boleh tak yang bagi Datuk ceritakan sikit apakah sebenarnya WSIS Prize ni dan apa impaknya kepada negara kita? WSIS Prizes ni dia diadakan oleh WSIS sendiri lah, World Summit on Information Society, di bawah kelolaan ITU, the International Telecommunications Union, yang berpusat di Geneva. Ia salah satu daripada agensi di bawah PBB lah, UN, under UN. So kita merupakan ahli kepada ITU, dan setiap tahun dia akan mengadakan this WSIS Prizes. Ada 18 kategori semuanya, dan kita masuk tu ada 2 kategori. Satu dari segi infra, satu lagi dari segi advokasi. Infra ni ialah yang jendela ni, yang advokasi ni ialah kita program Klik Dengan Bijak. Kedua-duanya telah disenarai pendekkan, tapi jendela menang. Dalam kategori mana tu? Dalam kategori yang infrastruktur tadilah. Infrastruktur lah. Information and Communications Infrastructure. Jadi impact dia ialah dia sangat prestigious di peringkat antarabangsa, dan telah diadili oleh juri-juri antarabangsa, dan telah melalui satu voting proses. Jadi bila mereka melihat apa dia jendela, bagaimana kita membuat perancangan, bagaimana kita melaksanakan, what is the end game, meningkatkan liputan, memberi kelajuan dan sebagainya, itu yang diberi kemenangan lah kepada program jendela kita. Dan yang paling penting, usaha tu diiktiraf. Yes, kan? betul. Dan mungkin daripada usaha tu kita tahu diiktiraf, tapi
apa signifikannya anugerah ini, kejayaan ini untuk selepas ini, perjalanan selepas ini dalam perancangan jendela sendiri. Kalau dari segi kita di sini, kita punya domestik ni, dia akan bagi satu semangat lah pada kita. Kita dah terima satu recognition ni. It is for us to actually to do something better. Something better, something more. Ini yang kita akan instill, akan masukkan dalam perancangan kita untuk fasa kedua ni. So fasa kedua ni lagi mencabar. Sebab kita dah capai katakanlah 96.9% atau 97%. The last 3% to cover, ini lagi mencabar sebab inilah kawasan-kawasan yang di pulau-pulau, dalam hutan dan sebagainya. Lagi susah nak cari tempat tu. Lagi susah nak capai. Nak capai tu lah. Tapi saya yakin SKMM menggabungkan tenaga bersama-sama dengan agensi-agensi yang lain untuk mencapai. InsyaAllah. Tapi untuk saya ni teruja dengan pencapaian ini kerana international di pesada dunia ya, dan membuatkan Malaysia terkenal dengan negeri-negeri yang lain. What does it mean untuk FDI? Maknanya negara-negara lain yang mungkin mempunyai lebih keyakinan untuk melabur di Malaysia. Mungkin komen sikit. Bila vendor ataupun kita punya technology partners, when they see that we have won this recognition, mereka lagi terbuka untuk datang, untuk masuk ke Malaysia. Kita ada perkhidmatan 4G dan sekarang ni kita pun tengah melaksanakan perkhidmatan 5G. So we need all the support that we can get supaya kita boleh roll out according to apa yang telah kita rancangkan. Untuk achieve, untuk capai 100% bukan satu perkara yang senang. Betul. So bila mereka melihat kita punya perancangan, kita punya pelaksanaan tu dan komitmen kita lebih senang for them to come in actually to work together with us lah. Kita nak mereka bekerjasama and then introduce whatever new technologies that they have introduced di negara-negara yang develop yang lain, bawa ke Malaysia ni supaya kita tidak ketinggalan. Dan kita dah ada pelantar yang sesuai untuk kita membawa teknologi tersebut. Sebenarnya negara lain pun menyaksikan dan belajar juga daripada apa yang kita nak buat. Dan dia orang bawa idea kita nak bawa ke sana. Kan? Dan mungkin Datuk, harapan Datuk lah untuk memperkasakan lagi jendela, lagi-lagi fasa 2 sedang berlangsung ni. Okey. Seperti yang saya nyatakan tadi, cabaran dia walaupun kita kata kita dah capai 97% liputan, masih lagi ada aduan-aduan yang kita terima. So yang ini yang kita kena turun padang. Kita kena turun padang, kita jumpa halayak umum kan apa. Yang kita dapat kadang-kadang tu sebenarnya liputan tu ada. Mungkin dari segi dia punya peranti. Peranti dia tak ada yang 5G enable. Itu kita kena nyatakan kepada dia orang. Itu satu. Kemudian tu dari segi package-package yang dia orang langgan. Kalau dia langgan package yang murah, ada capping dari segi speed dan sebagainya. Dia takkan dapat yang kelajuan yang kita nyatakan tu kan. So advokasi ni penting. Kita kena beritahu ke semua halayak umum lah. Ya, dan seterusnya ialah the last 3% tu lah. Nak tak nak, we have to do it. Ke kawasan pedalaman ni ya. Ya, we have to deliver yang dia. Bagus. Supaya orang kata yang di pendalaman tu kita akan dekatkan lagi the digital divide yang daripada supaya nanti bila orang duduk di pendalaman pun dia tak terasa ada perbezaan. Dia terasa inklusif lah. Itulah dia matlamat jendela ini untuk akses kepada jalur lebar yang inklusif untuk semua rakyat, dan harap SKMM akan berjaya mencapai piawaian ini. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Haji Muhammad Ali Hanafiah Muhammad Yunus, Ketua Pegawai Operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, yang telah baru-baru ini mengharumkan nama negara dengan inisiatif jendela. Terima kasih. Selamat berpuasa. Ramadan Karim. Ramadan Mubarak. Jadi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan cerita mengenai Ramadan. Cerita pasal Ramadan dan digital. Bergabung anda semua, bagus atau tak bagus, kita bincangkan. DMHI. Selamat menyambut bulan Ramadan. Ya, selamat menyambut bulan Ramadan. Ya, kita bersalaman dulu. Selamat dulu sebab lepas ni kita nak berdebat. Ya, Alhamdulillah. Cucu sikit. Nampak? Dan sekarang ni masa untuk kita berlawan kepada sebab kita sebenarnya nak bercerita mengenai Ramadan. Untuk kita imarahkan lagi Ramadan ni, macam-macam perkara yang kita boleh lakukan. Tapi ada satu kekangan dan ada satu benda yang mungkin boleh melalaikan kita. Mungkin
ini. Ya, itulah dia teknologi. Ini sambungan bukan telefon. Bukan telefon ni, bukan jenama, bukan apa. Tapi teknologi. Gadget ni. Jadi, sebenarnya kita boleh positifkan benda tu. Kita boleh positifkan teknologi tu. Sebagai seorang milenial yang membesar dengan teknologi, kan, pastinya Haziq percaya yang teknologi dapat menguatkan lagi iman kita dengan pengisian yang baik dan sebagainya. Tapi saya sebagai Gen Xennial atau Gen X, saya membesar dengan kewujudan internet dan saya percaya ada banyak lagi perkara yang bermanfaat yang kita boleh buat tanpa teknologi. Jadi macam mana, percaya ataupun tidak dengan tetamu kita untuk kita berdiskusi tentang hal ini, berbaju flower bersongkok hitam, berhati mulia. Namanya Ustaz Ahmad Muhammad Mokhtar, pengurusi Dai Avengers Group Consultant. Wah, ada title baru ni. Alhamdulillah. Panjang Jangan main-main. Kita boleh bertukar je lagi. Boleh bertukar. Bekerja rapat dengan Kapten Amerika dan juga Thor. Bukan tu saja. Di alam sebalik mata pun ada. Alam sebalik mata. Okay. Tapi apa yang menarik perhatian saya lah. Kita satu. Nas tak ada langsung. Oish. Ni. Dia dua. Betul juga ya. Dia ada dua atas meja. Ustaz kita ada dua. Sekarang kita tanya sebab followers dia dekat Instagram pun 117,000 orang. Jadi sebagai seorang ustaz yang cakna dengan teknologi, adakah teknologi ini bagus untuk Ramadan, untuk kita menghayati Ramadan ataupun tidak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Abang Nas Haziq dan kita punya semua viewers, insya-Allah. Alhamdulillah, sebenarnya bila kita cakap tentang Ramadan ni, kita boleh buat satu vibe tau. Sebab game dekat dalam media sosial ni dia ombak. Jadi apabila kita nak buat satu mood, kita tahu masya-Allah tabarakallah bila keluar lagu-lagu dia selalu akan viral. Bila masuk Ramadan, lagu yang akan viral adalah Marhaban Tiba. Marhaban Tiba. Betul. Saya terlibat tapi saya betul kan? Ramadan tiba. Ramadan tiba. Sebab saya selalu bila capai Ramadan je Marhaban Tiba dulu. Betul, saya setuju. Jadi that's why saya tengok masya-Allah tabarakallah dia akan naik tau. Dan dalam masa yang sama vibe ataupun kita punya rasa semangat dan keluar banyak lagu-lagu, contoh lagu Maher Zain, dan dia akan naikkan kita punya rasa semangat. Sebenarnya apa yang ada dekat hari raya kecuali kalau lagu didendangkan. Macam tu juga dengan Ramadan. Bila Ramadan je kita akan dengar lagu apa selangkah demi selangkah. Jadi bergantung kepada pilihan diri sendirilah ni. Yes, dia sebenarnya apa yang kita view kat situ dan sebenarnya dia penting sebagai pendakwah, dia penting dalam sebahagian hal. Tetapi ada sebahagian hal yang ada banyak masalah. Seperti contoh bila kalau pada pandangan saya lah, pertamanya dia akan ada hal bila kita asyik post je dan tarawih dan witir dan semua dan je masalahnya. Macam tu barakallah. Dia dan tu satu masalah dia. Yang keduanya apabila contoh imam bagus tau untuk dia selalu ada live dalam keadaan tersebut. Tapi the point is adalah imam tu akan ada banyak masalah untuk dia set up sekejap kamera, lepas tu dia bertugas. Kalau orang lain yang buatkan, it's okay. Tetapi dalam masa yang sama, dia akan menjadikan kita akhirnya terkeliru antara dua. Sebab persembahan ni dia ibadah tau. Dia bila kita kata ibadah sama dengan persembahan, dia kena tahu kita nak present dekat siapa. Kalau kita present dekat viewers, yes, viewers akan dapat. Tapi kalau kita present dekat Allah, yes, Allah Ta'ala akan dapat amalan kita. Okey, tadi Ustaz dia cakap pasal kita rasa vibe tu. Itu di luar. Itu di luar. Kan, di dalam sosial media, di dalam telefon. Dan bagaimana pula kalau di dalam rumah? Suasana dan imarahkan Ramadan di dalam rumah kita. Menggunakan teknologi. Kalau kita pakai telefon, kita tak layan orang sekeliling kita. Kita tak mengimarahkan bersama-sama. Jadi maknanya dia setujulah. Bukan. Saya nak kita nak bagi dia bagi point tu. Dia nak bagi point. Yes. Okay, sila. Kalau nak kata hari ini saja, sebenarnya Ustaz sendiri terima puluhan mesej untuk ucapkan selamat menyambut Ramadan. Hari ini saja. Sebab kan maklumlah kita kawan dengan AJK masjid. Tok siap mesej, tukang sunat mesej, semua sunat. Semua sunat pula dah, semua mesej. Masya-Allah tabarakallah. Berapa kali sunat tu? Itulah tu. Kan? Semua bagi tahu Ustaz selamat menyambut. Dan apa yang penting dalam keluarga sebenarnya kalau kita nak gunakan telefon ni, dia satu sekarang ni. Aplikasi nak membetulkan bacaan Quran banyak sangat. So that's why sekarang ni dia dah tak payah ada ustaz dah. Dia dah tak payah macam nak cari ustaz, pergi jumpa, tak perlu nak tengok rancangan-rancangan yang Ramadan ni. Kita tahu TV3 keluar banyak bagus-bagus program agama. Jadi dia tak perlu dah, dia boleh buka masya-Allah tabarakallah sambil dia tengok, lepas dia habis dengar ceramah, dia betulkan pula dalam handphone
handphone dia. Dia nak perhalusi. Boleh perhalusi. So bila sebelum berbuka tu kan macam bagus semua buka handphone, buka Quran, baca, seorang dengar kan. Kalau dia orang buka lah ya. Kalau dah buka masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan yang dia buka tu Quran lah. Tapi kalau yang dia buka tu scroll kan for you page masya-Allah tabarakallah. Jadi dia kena make sure supaya digunakan elemen yang ada teknologi tu untuk kebaikan. Saya ada soalan kat sini yang sangat-sangat penting sebenarnya. Tapi sebelum itu apa kata kita bertanya kepada mereka di luar sana dan kita mungkin memberikan sikit informasi, trivia dan adab sepanjang Ramadan. Thayyib ataupun tidak. Allah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Dai Aiman. Kita berada di Pondok Pengajian Warga Mas Bukit Badung, Kuala Selangor. Baik, hari ini kita nak kongsikan kepada anda 3 adab dalam bulan Ramadan ni yang perlu kita jaga. Yang pertama, kita kena jaga mata kita tahu. Sebab kadang-kadang dalam bulan puasa ni orang suka sangat pergi bazar Ramadan. Nak beli tu, nak beli ni. Ada yang nak pergi bazar Ramadan tu nak cari peha ayam. Tengok-tengok terjumpa peha lain. Astagfirullahalazim, jaga mata kita. Takut-takut nanti berkurang pahala kita di bulan Ramadan. Yang kedua, kita kena jaga tutur kata kita. Jaga mulut kita. Jangan kita ngumpat sana, ngumpat sini, membawang sana, membawang sini. Ya, Nabi sebut nak sebut perkara yang baik-baik je. Kalau tidak, lebih baik kita diamkan mulut kita. Ya, baiklah. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali adalah jagalah hati, jangan kau nodai. Jaga hati kita dengan cara jangan kita ada rasa ego, jangan rasa besar diri dan jangan kita rasa dengki dengan orang lain. Takut-takut bila mana kita ada rasa hati kita kotor dan kita ngata dekat orang, disebutkan haba'an manthura. Amalan-amalan yang kita buat ini ibarat debu-debu yang berterbangan. Rugi je pahala puasa kita kan. Jadi 3 adab ni kita jaga elok. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan dan rahmat Allah di bulan Ramadan. Dan sebelum kita berakhir, saya nak ajak anda semua untuk sama-sama kita berniat di bulan Ramadan. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan di bulan Ramadan kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin wa rabbal alamin. Okey, jangan tinggal puasa, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Nas kata pesanan-pesanan itu mak dia dah bagi dah. Itulah dia. Jaga mata, jaga pertuturan, jaga hati, jangan besar diri dan sebagainya. Ini semua mak saya pesan masa kecil-kecil ni. Jadi kenapa Ramadan baru kita nak tekankan semula, Ustaz? Dia sebenarnya dalam Ramadan ni kita tahu dalam hadis yang menyatakan kepada kita Allah Ta'ala buka semua pintu syurga, Allah Ta'ala tutup pintu-pintu neraka dan yang paling penting Allah Ta'ala tangkap jin-jin yang jahat ni. Kata Imam Ibn Hajar, yang maksud jin jahat ni bermaksud asyayatin, pemimpin-pemimpin mereka. Jadi mungkin ada yang akan ditangkap sebelum maghrib ni nanti. Masya-Allah tabarakallah. Zik, okey tak? Macam tu. Lepas cakap jin tadi, dia dah terperanjat dah. Dia dah macam mendengar kan. Dan yang paling penting sebenarnya semua kita punya musuh, enemy kita semua dah kena tahan. Jadi bezanya adalah kalau dia tak ada, bermaksud diri kita yang bermasalah hari ini. Bukan dia yang salah, tak boleh salahkan dia. Bermaksud nafsu kita sendiri yang sebenarnya tak boleh untuk jaga diri kita, tak boleh jaga tangan, jaga mulut, jaga mata. Sebab tu saya nak kata, kalau boleh bulan Ramadan ni untuk kawan-kawan kita yang netizen ataupun nurtizen, masya-Allah tabarakallah, nurtizen. Nurtizen, kita netizen bulan Ramadan kena jadi nurtizen. Bermaksud setiap perkataannya itu masya-Allah tabarakallah yang baik-baik, yang murni-murni. Kalau orang tu tengah tunjuk kereta besar, tulis ya Allah hebatnya rezeki daripada Allah, komen tu. Jangan ada komen ini apa ni menunjuk, jangan masya-Allah tabarakallah. Itu bulan lain. Dia penyakit hati. Penyakit hati. Jadi dia jadi nurtizen. Bermaksud dengan jaga perkataan, jaga kalimah. Sebab isu dia adalah pahala Ramadan dia akan terbuang sikit demi sedikit, khususnya dengan setiap
ketidakpenjagaan kita. Jadi kalau boleh kita nak pastikan daripada pagi sampai ke maghrib itu kita jadi orang yang bagus dan baik. Ya, tapi dengan menggunakan teknologi ni, kita boleh melihat pelbagai video. Sebenarnya video-video kan sekarang ni pelbagai aplikasi yang mengeluarkan video yang ada ceramah-ceramah. Dan ada juga perkataan-perkataan yang baik, video-video yang quote, orang kata memberi nasihat kan, bukan daripada kalangan ustaz. Betul. Daripada kalangan influencer. Orang biasa pun ada yang buat video tu. Tapi Zik, argument saya lah. Kita tengok video-video ni semua. Memang alhamdulillah rasa pun lapar. Tiba-tiba, dasar terlepas Zohor kita. Ini yang saya masukkan. That's why kita perlu install apps azan. Itu dia. Bergaduhan teknologi. Tapi nak bertanya kepada Ustaz lah. Dalam masa kita menjalani fasa pandemik ya, EKP, memang teknologi amat membantu kita tak dapat berhubung. Jadi kita nak mengaji bersama-sama dan sebagainya. Kita gunakan teknologi ni. Jadi dah lepas pandemik ni, dia macam terus tersekat dalam era tersebut. Bagus ataupun tidak. Kerana kita, kalau boleh, kita nak bersama-sama di bawah satu bumbung untuk mengimarahkan Ramadan, terutama di rumah. Pendapat Ustaz? Masya Allah, dekat sini saya tak dapat nafikan sebenarnya. Kita banyak tersekat, terutama generasi kita yang generasi muda hari ini, kita banyak tersekat dekat media sosial. Kita datang ke masjid, dulu kena nawaitu i'tikaf dulu. Itu rukun untuk kita datang. Tapi rukun hari ini, bila dia datang, dia tangkap view dulu. Tangkap view dulu. Contoh Masjid Kota Damansara. Ini tak kena-kena dengan hidup dan yang mati. Masya Allah, tabarakallah. Dia akan tangkap dulu. Itu rukun dia pertama. Jadi rukun iktikaf tu dia hilang. Jadi subhanallah, sebenarnya bila kita datang di satu tempat, sebelum mana kita masuk, yang paling afdal dulu tahiyatul masjid. Jadi kita dapat tengok sebenarnya amalan ini sangat banyak perubahan. Antara perkara yang paling penting juga adalah dalam khutbah Jumaat. Dalam khutbah Jumaat memang khatib kata tak boleh berbicara antara satu sama lain sebab akan mengurangkan dan membatalkan pahala Jumaat. Tiba-tiba dia tak cakap, dia cuma cakap pakai handphone saja. Dia cuma mesej saja. Ada lubang di sana. Ada lubang kat sana. Jadi sebenarnya bagaimana? Itu tak bercakap. Itu kalau dikira dia sebenarnya muamalat bainan nas yang dikatakan akan terbatalnya pahala Jumaat itu adalah muamalat bainan nas, tatakallam ma'an nas, bercakap dengan manusia. Kalau apa-apa benda yang ghafil, benda-benda yang melalaikan dia, even dia cakap dekat dalam WhatsApp ataupun dia cakap lepas ni kita lepak dekat nasi kukus ayam dara. Masya Allah, tabarakallah kan. Jadi itu adalah muamalat yang melalaikan dan itu juga ditegur oleh Nabi Muhammad. Tak boleh lah. Tak boleh. Sampai sana pun dah ada ketidakhadiran. Tutup telefon tu. Yes, sebab itu sebenarnya kita kena cantumkan tau apa yang Abang Nas sebut dengan Haziq sebut. Dia boleh pakai tapi dengan pengawalan yang betul. Sebab itu kita perlukan Datuk tadi SKMM untuk memastikan bahawa betul-betul link betul-betul link. Kita kalau boleh linkkan satu ni, Masya Allah, barakallah, supaya mereka menggunakan semua benda ni dalam keadaan yang baik, terkawal dan menuntun keadaan yang baik. Sebab itu saya sebenarnya nak puji juga netizen Malaysia ni. Kalau orang kata netizen ni kita toksik dan sebagainya, somehow kita dapat tengok ada juga benda yang dia mewakili pendakwah untuk dia tolong buat kerja. Ada masa kadang-kadang orang ni dia terpaksa untuk tak tunjuk dia punya kehidupan dia sebab dia takut netizen. Okeylah, mungkin dengan pendakwah dia tak geram sangat. Tapi kalau dengan netizen, nak lawan netizen tak tahu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam keadaan ni, netizen ada baik dia juga. Dalam keadaan yang sama juga, kita kena kawal lidah dan jadilah seorang yang sangat berpedoman, insya-Allah. Kawal lidah, kawal jari. Kawal jari lah sekarang. Jari-jari ni ada lidah ni dekat jari ni, masya-Allah. Ini yang lagi tajam kat ni. Sama tajam. Betul, sakit. Mungkin kata-kata akhir untuk para penonton kita, Ustaz Puan, untuk mengimarahkan lagi Ramadan, mungkin tips menggunakan teknologi kita gamatkan suasana Ramadan di rumah. Sebenarnya saya nak bagi tahu antara perkara yang sangat seronok pada hari ini adalah kita ada ruang dakwah yang besar menggunakan teknologi. Kalau sebelum ni kita dakwah mungkin boleh depan orang 200-300. Tapi di media sosial kita boleh cecah ratusan ribu, bahkan jutaan. Jadi kita kongsikan benda yang baik-baik. Tak perlu terlalu dalam, tak apa. Kita ceritakan bagaimana suasana buka puasa dengan keluarga, bagi tahu macam mana adab, dan kita bercakap benda yang baik dan kita kongsi benda yang baik, visualkan semua perkara yang baik-baik supaya bila orang tengok kita, orang rasa bahagia. Dan yang paling penting sekali, kita dapat jaga hidup kita dan kita satu benda, jaga diri kita supaya orang tak pula mengata kita jangan buka diri untuk fitnah. Mudah-mudahan
teknologi yang ada pada hari ini menyemarakkan lagi semangat Ramadan, dan saya nak ucapkan selamat berpuasa. Kita tunggu dulu pengumuman nanti. Jangan bagi ucapan awal tak tentu kan. Yang paling penting selamat beribadah insya-Allah. Tentu Ramadan. Insya-Allah antara esok atau lusa. Itu tu kan. betul. Itu. Tapi insya-Allah esok InsyaAllah. Biar pun dah umumkan besok Ramadan, insyaAllah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ahmad Fuad Muhammad Mokhtar, pengerusi Dai Avengers Group Consultant, ataupun Ustaz Dai Fuad kita yang sudi bersama dengan kita hari ini sehari sebelum kita berpuasa. Betul. Jadi terima kasih. Sama. Fuad, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini kita akan ceritakan apa yang ada dekat dalam surat khabar. Apa yang sedang hangat semuanya selepas ini. Baiklah, tiba masanya untuk kita melihat apa yang sedang dipaparkan di akhbar-akhbar utama. Jadi Haziq di sana sedang melihat apa yang sedang diskaun pula lah. Itu lepas tu. Buka-buka tiba-tiba ada cerita pasal diskaun kan. Sabar. Tapi sebelum buka tu, muka depan dah ada cerita mengenai Bazar Alibaba. Bazar ni, cerita tu? Bazar ni untuk antas angin, dia jual lot Bazar Ramadan. Dia ambil kesempatan mengaut keuntungan berlipat ganda. Dia jual tapak tu dengan harga tinggi. Contohlah sewanya adalah RM3,000. Dia jual RM6,000, RM7,000. Sewa tu. Sebab kalau kita tengok harga sekarang ni mencecah sehingga RM35,000 satu lot. Satu lot. Dulu kita dengar 5 angka je kan. Ya, saya. Jadi 4 angka je. Ini dah jadi 5 angka. Sebab mungkin mereka juga mengetahui peniaga-peniaga di Bazar Ramadan ni memang dia duit cash tau. So berlipat ganda. Tapi janganlah ambil kesempatan ni, ambil kesempatan tepat sangat sekali. ni. Ini dah menganiaya dikatakan ya. Tapi ini merupakan kes menganiaya diri sendiri. Kalau kita nampak di utusan Malaysia ya, inilah dia headline yang agak merisaukan buat saya. Wajib masuk sekolah menengah. Jadi kepada rakyat Malaysia yang tidak tahu, sebenarnya kanak-kanak di Malaysia ni hanya wajib untuk pergi ke sekolah sehingga darjah 6 sahaja. Haziq tahu tak? Dan sekarang ni kita sarankan untuk kita mewajibkan pendidikan sekolah menengah juga, dan saya sangat-sangat setuju ya. Jadi kalau kita baca di artikel di sini, ketika ini berdasarkan dasar pendidikan wajib di bawah Akta Pendidikan 1996, setakat ini hanya sehingga darjah 6 sahaja. Jadi tetapi komitmen Kementerian Pendidikan kita telah panjangkan dan seberluaskan perkara ini, insya-Allah. Jadi kalau dapat dipanjangkan di Parlimen, saya harap wakil-wakil rakyat di luar sana akan terus meluluskan hakikat bahawa anak-anak kita harus sekolah sampai habis. Takkanlah sekolah rendah saja. Kalau kita nak capai matlamat sebagai K ekonomi di Malaysia ini, pendidikan harus dijadikan matlamat utama. Ya, kita harus mendidik untuk beradab dan juga memuati orang. Sebab apa? Ada satu video yang viral di mana ada seorang doktor ditumbuk sebab tidak berhenti di jalan raya, dan video tu viral dan kita nampak bagaimana seorang lelaki itu menumbuk doktor itu di dalam kereta, dan road bully sekarang adalah satu perkara yang sangat serius. Jadi kita harapkan agar perkara ini dapat dihentikan supaya jalan raya menjadi tempat yang bukan untuk membahayakan kita dengan pelbagai ugutan-ugutan dan pukulan. Haziq, ni nak Ramadan ni, awak ingat kes akan berkurangan. Saya jangkakan makin banyak orang akan marah. Jadi kawal kemarahan anda sebab tu di jalan raya, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, jadi kami di MSI nak mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga Ramadan tahun ini memberi 1001 makna dan kelebihan untuk anda. Ya, saya doakan semoga Haziq tahun ni dia akan puasa penuh. Amin. Saya tahu doa benda yang sama. Sama betul saya. Tak penuh. Topik esok. Jadi Ramadan merapatkan silaturahim. Jadi bagaimana kita harus fokus kepada keluarga yang terpisah dan sebagainya di bulan Ramadan mulia ini. Ya, jangan lupa dengan hashtag kita Seindah Kasih di TV3. Dan jumpa lagi. Selamat menyambut bulan puasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.